Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya, cikgu anda, cikgu geografi anda, iaitu cikgu CJ Ramdi dengan tagline mudah, Let Lulus Geografi PT3. Okey, sesi persekolahan 2021 akan bermula tidak lama lagi. Hari ini, cikgu akan berkongsi tentang bab pertama untuk geografi tingkatan 3 iaitu mengenai jadual dan graf. Hari ini, cikgu akan cuba menyampaikan kepada murid-murid semua tentang apakah yang dimaksudkan dengan jadual dan juga graf. Jom masuk kelas bersama-sama dengan cikgu untuk memahami dengan lebih dalam tentang jadual dan graf. Okey, pertama kita akan tengok tentang jadual. Apakah itu jadual sebenarnya? Jadual merupakan cara untuk mempersembahkan sesuatu data dan maklumat dengan lebih tersusun. Data dan maklumat yang dipersembahkan di dalam bentuk jadual lebih mudah dibaca, difahami dan ditafsir. Berikut merupakan dua contoh jadual. Diharap murid-murid semua dapat memahami dan membezakan di antara jadual dan graf dan juga bar. Di dalam sesi perkongsian cikgu pada hari ini juga, cikgu akan menjelaskan tentang ciri-ciri jadual, kegunaan jadual dan kaedah pengumpulan maklumat. Okey, kita pergi yang pertama iaitu ciri-ciri jadual. Berikut merupakan contoh jadual mudah mengenai jenis pekerjaan penduduk. Okey, ianya diperolehi daripada sumber ataupun kaedah soal selidik dengan menggunakan 10 orang responden. Mari kita lihat apakah ciri-ciri dalam sesuatu jadual. Di dalam sesuatu jadual itu seharusnya mempunyai tajuk, mempunyai data dan daripada manakah maklumat serta sumber itu diperolehi ataupun sumber data itu diperolehi. Sebagaimana yang cikgu telah terangkan awal bahawa data ini diperolehi melalui kaedah soal selidik yang telah dijalankan terhadap 10 orang responden. Seterusnya kita akan lihat mengenai kegunaan jadual. Secara asasnya terdapat 3 kegunaan jadual. Bagi perkongsian ini, cikgu akan menggunakan satu jadual mudah iaitu untuk membandingkan antara umur dan juga bilangan 3 jenis haiwan iaitu anjing, kucing dan ikan. Kebiasaannya, jadual digunakan untuk menghasilkan graf mengikut kesesuaian. Sebagaimana yang cikgu telah nyatakan sebentar tadi bahawa graf ini menunjukkan tentang umur dan bilangan 3 jenis haiwan. Ianya juga digunakan untuk melihat perubahan dan pertalian antara dua set maklumat. Dan kegunaan yang ketiga, jadual kebiasaannya digunakan bertujuan adalah untuk mengumpul maklumat dengan lebih tersusun dan mudah menarik perhatian orang yang melihatnya. Kerana jadual merupakan salah satu kaedah kita merumus sesuatu data ataupun maklumat. Seterusnya kita akan melihat tentang beberapa contoh kaedah pengumpulan maklumat. Kaedah yang pertama dikenali dengan nama kaedah pemerhatian. Apakah itu kaedah pemerhatian? Kaedah pemerhatian merupakan kaedah pengumpulan maklumat yang paling mudah dan cepat. Ianya diperolehi melalui pemerhatian dan murid-murid perlulah mencatat perkara-perkara yang berkaitan setelah menjalankan pemerhatian terhadap lokasi ataupun sesuatu isu yang ingin dikaji. Kaedah yang kedua dikenali dengan nama temu bual.
Kaedah pengumpulan maklumat secara lisan melalui perjumpaan ataupun soal jawab. Kaedah ini amat sesuai bagi mengumpul maklumat yang berkait dengan berita, pendapat ataupun nasihat. Kaedah yang ketiga adalah kaedah banci. Sebagai ingatan kepada semua murid, pada tahun 2020, negara kita iaitu Malaysia telah menjalankan satu banci penduduk bagi mengumpul maklumat mengenai penduduk di Malaysia. Dan kaedah pengumpulan maklumat yang berkaitan dengan suatu jumlah yang dihitung. Contohnya adalah untuk menghitung jumlah penduduk di Malaysia dengan mengambil kira maklumat-maklumat seperti umur, pekerjaan, pendapatan, bangsa dan jantina. Kaedah yang seterusnya adalah kaedah soal selidik. Soal selidik merupakan kaedah pengumpulan maklumat dengan mengedarkan borang soal selidik kepada orang ramai. Borang-borang yang telah diisi perlu dikumpulkan semula dan diproses bagi mendapatkan maklumat. Dan maklumat yang diproses itu akan dikumpulkan dalam bentuk jadual. Dan kaedah pengumpulan maklumat yang terakhir iaitu rujukan perpustakaan. Kaedah rujukan perpustakaan merupakan kaedah pengumpulan maklumat dengan merujuk bahan-bahan yang sudah diterbitkan seperti buku, majalah, risalah, keratan akhbar, laman web ataupun cakera padat. Seterusnya, cikgu akan menunjukkan kepada murid-murid semua mengenai 3 langkah untuk membina jadual. Okey, yang pertama kita lihat langkah yang pertama untuk membina jadual adalah data dan maklumat yang diperoleh harus disusun dalam bentuk jadual supaya mudah dibaca, difahami dan ditafsir. Langkah yang kedua pula, murid-murid perlu membina jadual kekerapan. Jadual kekerapan ini dapat dikumpulkan kepada 5 bilangan kepada satu kumpulan. Dan langkah yang ketiga dan terakhir, murid-murid perlu melakukan ringkasan jadual dalam bentuk yang lebih mudah seperti yang tertera dalam contoh yang diberikan. Diharap murid-murid dapat fahami tentang perkara mengenai jadual. Kerana kita akan melihat subtopik yang kedua iaitu graf. Di sini cikgu telah menunjukkan kepada murid 3 contoh graf. Mari kita lihat apakah itu graf. Graf merupakan rajah yang terdiri daripada bar atau garisan untuk menunjukkan pertalian antara komponen-komponen yang dikaji. Berikut merupakan contoh graf bar mudah. Di dalam graf bar mudah ini terdapat 5 ciri penting. Ciri-ciri penting yang harus ada semasa melukis graf bar mudah. Ciri yang pertama adalah tajuk. Ciri yang kedua adalah paksi menegak menunjukkan bilangan murid. Ini merupakan paksi menegak. Manakala paksi mendatar ini pula menunjukkan cara murid datang ke sekolah. Manakala D merupakan bar yang diwakili oleh cara murid datang ke sekolah. Dan ciri yang kelima di dalam graf bar mudah ini haruslah mempunyai petunjuk. Okey. Seterusnya kita akan lihat ciri-ciri serta kegunaan graf bar mudah ini. Ciri-ciri graf bar mudah
Yang pertama, graf ini terdiri daripada paksi menegak, paksi mendatar, tajuk dan petunjuk. Bar dilukis secara menegak atau mendatar. Ketinggian bar mewakili kuantiti sesuatu komponen. Manakala kegunaan graf bar mudah ini pula adalah untuk mempersembahkan data yang boleh dikira. Yang kedua, untuk menunjukkan perbezaan antara komponen yang dikaji. Seterusnya kita akan lihat mengenai graf garisan mudah. Di dalam graf garisan mudah ini terdapat 3 ciri-ciri penting yang harus dilukis oleh murid-murid semua. Ciri yang pertama adalah tajuk. Ciri yang kedua adalah paksi menegak menunjukkan guna tenaga dalam sektor ekonomi, dan paksi mendatar pula menunjukkan tahun. Kalau kita lihat perbezaan antara graf bar mudah dengan graf garisan mudah adalah bagaimana graf itu dilukis. Seterusnya kita akan lihat ciri-ciri serta kegunaan graf garisan mudah. Ciri yang pertama adalah graf ini dilukis secara garisan yang panjang. Yang kedua, garisan yang curam menggambarkan perubahan yang besar, manakala garisan yang landai menggambarkan perubahan yang kecil. Jika garisan mendatar, bermakna tiada perubahan yang berlaku pada nilai yang berkenaan dalam tempoh masa tertentu. Kegunaan graf garisan mudah yang pertama adalah untuk menggunakan garisan untuk menunjukkan sesuatu perkara yang mengalami perubahan jumlah atau nilai yang berterusan. Yang kedua, data yang dipersembahkan menggunakan graf garisan ialah maklumat min suhu, perubahan penduduk, jualan barang atau produk, pengeluaran hasil tanaman dan lain-lain. Seterusnya kita akan melihat contoh graf yang ketiga, iaitu graf gabungan. Sekiranya murid-murid dapat menangkap antara graf gabungan, graf garisan mudah dan graf bar mudah ini, di mana graf garisan mudah dan graf bar mudah digabungkan dalam satu graf dan ianya diberi nama graf gabungan. Terdapat 4 ciri penting dalam graf gabungan ini. Yang pertama iaitu tajuk. Yang kedua, paksi menegak menunjukkan jumlah hujan. Paksi mendatar menunjukkan bulan. Dan paksi menegak yang di sebelah kanan adalah menunjukkan suhu. Dapat difahamkan bahawa graf gabungan ini adalah ingin menjelaskan tentang jumlah hujan dan min suhu bulanan di Bandaraya Kuala Lumpur pada tahun 2017. Berikut merupakan ciri-ciri serta kegunaan graf gabungan ini. Ciri yang pertama adalah graf gabungan merupakan gabungan antara graf bar mudah dan graf garisan, menunjukkan dua maklumat yang berlainan dalam satu graf, dan kegunaannya pula adalah bagi menunjukkan perubahan atau perbezaan antara dua perkara yang saling berkaitan. Sesuai digunakan untuk data dan maklumat, suhu dan hujan, harga dan jualan, dan pengeluaran.
Berikut merupakan langkah untuk membina graf. Di sini cikgu telah menyingkapkan kepada 3 cara ataupun 3 langkah untuk membina graf dan juga bagaimana kita nak melakukan taksiran jadual dan graf. Kita lihat yang pertama iaitu langkah membina graf bermudah. Okey, di dalam untuk melukis graf bermudah ini, murid-murid perlu melukiskan paksi mendata dan menegak di atas kertas graf. Okey, sebagaimana gambar yang pertama ini. Pilih skala yang bersesuaian. Secara kebiasaannya, skala ini akan diberikan di dalam soalan. Langkah yang ketiga adalah tandakan skala pada paksi menegak. Langkah yang keempat, lukiskan graf mengikut data. Langkah kelima, loret atau warnakan setiap bar. Gunakan lorekan ataupun warna yang berlainan bagi membezakan antara data A dan data B dan seterusnya. Labelkan paksi mendatar, menegak, skala graf bar dan juga tajuk. Dan yang terakhir dan penting adalah murid-murid perlu menyediakan petunjuk bagi setiap bar. Seterusnya kita akan melihat langkah membina graf garisan mudah. Bagi melukis graf garisan mudah ini, murid-murid perlu melukiskan paksi mendatar dan menegak. Okey, sebagaimana gambar yang pertama. Tandakan titik di atas kertas graf berdasarkan data. Sambungkan semua titik yang ditandakan itu dengan satu garisan. Seterusnya, labelkan paksi menegak dan mendatar. Dan yang terakhir, murid-murid perlu memberikan tajuk yang sesuai pada graf. Seterusnya, kita akan melihat langkah membina graf gabungan. Yang pertama, murid-murid perlu lukiskan paksi menegak dan mendata. Okey, sebagaimana gambar yang pertama. Kenal pasti nilai maksimum dan nilai minimum. Pilih skala yang bersesuaian. Tandakan skala pada paksi menegak kiri dan kanan. Lukiskan bar. Plot nilai pada bahagian tengah bar. Sambungkan titik-titik tersebut dan akhir sekali lengkapkan graf dengan tajuk dan juga label. Seterusnya kita akan melihat bagaimana cara untuk melakukan taksiran terhadap jadual dan graf. Semasa melakukan taksiran jadual dan graf, murid-murid perlu memperhatikan tajuk kerana murid-murid perlu menyatakan tajuk graf sebagai isi pertama dalam melakukan taksiran. Seterusnya, murid-murid perlu memerhatikan maklumat yang ada di dalam jadual. Seterusnya, perhatikan paksi menegak dan paksi mendatar kerana di situ akan menunjukkan bilangan ataupun jenis terhadap sesuatu benda yang ingin ditafsirkan. Seterusnya adalah kenal pasti dan huraikan nilai maksimum dan minimum data di mana murid-murid boleh menyatakan seperti berikut. Nilai tertinggi yang digambarkan di dalam graf atau jadual tersebut merupakan kereta yang mewakili sebanyak 25%. Dan
Nilai pengeluaran yang paling rendah pula adalah basikal sebanyak 5%. Di sini, pelajar atau murid-murid dapat menjelaskan bahawa nilai maksimum ataupun yang tertinggi dan nilai minimum adalah yang terendah. Seterusnya, murid-murid juga boleh menghuraikan aliran perubahan data di mana murid-murid boleh menyusun daripada data yang tertinggi sehingga data yang terendah. Dan murid-murid juga boleh menghuraikan isi tersirat berdasarkan data. Di mana isi tersirat ini boleh dilihat dari segi contohnya seperti murid-murid membuat perbandingan ataupun perbezaan data, ataupun murid-murid boleh menyatakan sebab dan akibat mengapa data itu menjadi sebegitu. Dan akhir sekali, murid-murid boleh membuat rumusan secara keseluruhan. Rumusan ini juga boleh diambil daripada bilangan ataupun jumlah keseluruhan bilangan responden yang dikaji. Diharap perkongsian cikgu pada hari ini dapat membantu semua murid tingkatan 3 bagi tahun 2021 untuk memulakan sesi persekolahan, dan diharap juga perkongsian ini dapat membantu anda semua dalam memahami bab 1 Geografi tingkatan 3 iaitu jadual dan graf. Sehingga berjumpa lagi di kelas akan datang. Dan jangan lupa like, share and subscribe channel cikgu iaitu channel CJ Ramli, di mana cikgu akan menyajikan kepada murid-murid semua tentang subjek Geografi tingkatan 3 dan juga berikan jasmani dan kesihatan untuk sekolah menengah. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.